Okey, hari ini kita sambung subtopik 5.2 konsep laju, halaju dan pecutan. Okey, untuk mudah kamu belajar subtopik ni, pertama sekali kamu kena faham, kamu kena tahu apakah definisi laju, halaju, pecutan. Selepas tahu apakah definisi dia, kamu kena tahu formula setiap konsep laju, halaju, pecutan ni, dan seterusnya kamu kena tahu unit SI bagi setiap laju, halaju dan pecutan ini. Okey, mula-mula kita tengok dulu laju. Maksud ataupun definisi laju adalah kadar perubahan jarak. Bila kamu belajar fizik, bila kamu jumpa perkataan kadar, bila takrifan itu ada perkataan kadar, kadar ni mesti berkaitan dengan masa. Okey, jadi daripada takrifan tu maka boleh terbitkan rumus bagi laju adalah jarak dibahagikan dengan masa. Okey, sekarang ni kita cuba terbitkan unit bagi laju pula. Okey, bagaimana nak dapat unit laju? Unit bagi laju adalah gabungan daripada unit jarak dan juga unit masa. Sebab kita dah tahu dah formula dia jarak bagi masa, dan unit ukuran jarak adalah dalam unit meter, manakala unit bagi ukuran masa adalah dalam unit saat. Okey, jadi daripada situ kita boleh terbitkan unit bagi laju adalah meter per saat. Okey, kalau meter per saat, kalau kita nak tuliskan adalah ms kuasa negatif 1. Tapi kamu jangan baca ms kuasa negatif 1. Kamu kena baca meter per saat. Okey, kenapa ada negatif 1 di S tu? Sebab dia sebenarnya adalah pembawah. S tu sepatutnya di bawah M tu, bila kita tulis dia sebaris, dia akan jadi kuasa negatif 1. Tapi cara baca adalah meter per saat. Okey, sekarang kita tengok istilah yang kedua iaitu halaju. Maksud halaju adalah kadar perubahan jarak dalam arah yang tertentu. Okey, laju dengan halaju ni sebenarnya memang merujuk kepada kadar perubahan jarak. Bezanya halaju dengan laju ni, halaju dia mengambil kira arah pergerakan objek tu. Tapi kalau laju kita tak mengambil kira arah pergerakan objek tersebut. Jadi bezanya halaju dengan laju ni, halaju kita mengambil kira arah objek yang bergerak tu. Okey, daripada situ maka kita boleh terbitkan halaju, formulanya adalah sesaran bahagi dengan masa. Okey, sesaran ni sebenarnya adalah jarak, tapi jarak yang mengambil kira arah pergerakan objek tu. Mungkin dia bergerak dari utara ke selatan ke, dari barat ke timur dan sebagainya. Sebab itulah kalau kamu tengok unit bagi laju dan halaju sama, iaitu meter per saat. Okey, sebab apa? Sebab sesaran ukuran dia adalah dalam meter, masa ukuran dia dalam saat. Jadi unit halaju dengan laju adalah sama, meter per saat. Okey, last sekali kita nak tengok apakah definisi pecutan. Definisi dia adalah kadar perubahan halaju. Okey, bila kita kata perubahan, bila perubahan dia mesti melibatkan operasi tolak. Okey, daripada situ kita boleh terbitkan, daripada definisi tu kita terbitkan formula pecutan adalah halaju akhir tolak halaju awal. Okey, kita tolak sebab kita nak cari perubahan ya, dibahagikan dengan masa. Pecutan juga dia seperti halaju, kita mengambil kira arah objek yang bergerak tu. Okey, sekarang ni macam mana kita nak terbitkan unit bagi halaju? Tadi kita dah tahu dah sekarang kita nak terbitkan unit bagi pecutan. Okey, tadi kita dah tahu dah unit bagi halaju adalah meter per saat. Bila pecutan, kita bagikan lagi sekali dengan faktor masa, jadi dia akan unit dia akan jadi meter per saat per saat. Okey sebab halaju tadi pun dah ada per saat. So bila kita bahagikan lagi dengan masa, so dia akan jadi meter per saat per saat. Kalau kita nak tuliskan dalam bentuk simbol, meter
MS kuasa negatif 2. Jangan baca MS kuasa negatif 2 tapi cara tulis sahaja macam tu. Tapi cara baca adalah meter per saat per saat. Okey, seterusnya kita tengok contoh pengiraan. Okey, sekarang kamu tengok contoh kat sini. Khairul memandu kereta kancil melintas jambatan Pulau Pinang sepanjang 13,500 meter dalam masa 20 minit. Hitungkan hal laju. Okey, sekarang ni daripada maklumat soalan, kamu dah tahu dah sesaran dia adalah sepanjang 13,500 meter. Dan masa yang diambil untuk dia bergerak sepanjang jambatan tu adalah 20 minit. Jadi kita ambil saja maklumat tu, masukkan dalam formula 13,500 meter bahagi dengan 1,200 saat, dapatlah 11.25 meter per saat. Okey, senang je kan? Cuma masukkan saja maklumat dalam formula. Okey, seterusnya kita tengok pula gambar rajah ni. Kamu tengok gambar rajah yang atas tu, pergerakan bas itu, hal laju awal dia, maknanya pergerakan awal dia adalah 2 meter per saat. Kemudian dia makin laju, dia semakin bergerak pantas dengan hal laju akhir dia 5 meter per saat. Bila dia bergerak semakin laju, kita kata kenderaan tu mengalami pecutan. Okey, kalau kamu tengok gambar yang kedua, bas tu bergerak 10 meter per saat hal laju awal dia. Tetapi dia bergerak semakin perlahan sehinggalah mencapai 2 meter per saat. Bila pergerakan kenderaan dari laju kepada semakin perlahan, kita katakan ia mengalami nyah pecutan. Nyah pecutan ni maknanya hal laju dia semakin berkurangan. Kalau kita kata dia mengalami pecutan, maknanya hal laju dia semakin meningkat. Okey, situasi tu kamu kena faham lah. Okey, sekarang kita tengok contoh permasalahan. Seekor kuda menambah hal laju. Dia kata menambah hal laju secara seragam dari 30 meter per saat kepada 80 meter per saat. Dia dah cakap dah, dia menambah hal laju. So, kalau ikut logik, mestilah 30 meter per saat tu hal laju awal, 80 meter per saat tu adalah hal laju akhir. Okey. Bila kita dah dapat tahu mana satu awal, mana satu akhir, barulah kita senang nak kira pecutan. Jadi, masukkan saja dalam rumus yang kita dah bincang tadi. Hal laju akhir tolak hal laju awal bagi masa, iaitu 80 meter per saat tolak 30 meter per saat. Bagikan dengan masa 20 saat, kita akan dapatlah pecutan dia 2.5 meter per saat per saat. Okey, itu contoh kiraan pecutan. Okey, kita tengok contoh pengiraan yang seterusnya. Mehwah memandu dengan hal laju 40 meter per saat telah memperlahankan keretanya supaya berhenti. Bila dia kata memperlahankan, maknanya kita boleh faham situasinya. Hal laju dia akan berkurangan sehinggalah dia berhenti. Bila berhenti, maknanya hal laju dia akan menjadi kosong sebab dia dah tak bergerak dah. Jadi, kamu kena fahamlah betul-betul situasi ni. 40 meter per saat itu adalah hal laju awal. Bila dia kata berhenti ataupun berhentilah kan dalam soalan ini, berhenti tu maknanya dia dah tak bergerak. Jadi, hal laju akhir dia adalah 0 meter per saat. Dan dia mengambil masa 5 saat. Okey, jadi pecutan dia adalah macam sebelum ni tadi, hal laju akhir tolak hal laju awal bagi masa. Jadi 0 tolak 40 meter per saat bahagi dengan 5, kamu akan dapat negatif 8 meter per saat. Okey, bila kamu kira dapat nilai negatif, itu menunjukkan pergerakan dia semakin berkurangan hal lajunya. Ataupun kita kata ia mengalami nyah pecutan. Okey. Dalam makmal, selalunya untuk mengira hal laju awal, hal laju akhir ni, kita perlukan satu alat yang dipanggil pita detik. Okey, alat pita detik ni selalunya kita kena guna bersama dengan satu lagi alat yang dipanggil pita detik. Pita detik ni sebenarnya adalah kepingan kertas panjang yang di atasnya ada
lapisan karbon. Dan jangka masa detik pula adalah sejenis alat yang boleh membuat detik ataupun ketukan sebanyak 50 detik dalam masa 1 saat. Dia sangat laju. Okey, bila kita nak kaji hal laju dan laju di dalam amal, kita memang kena guna dua alat ini. Okey. Cikgu rasa cikgu berhenti sini dulu.